Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali semula berkenaan dengan kita punya pembelajaran engineering drawing. So, kita bersambung lagi. Untuk hari ini kita akan buat 3D drawing ataupun dalam arti kata lain isometric drawing. Okey, yang mana bila kita sebut berkenaan dengan 3D drawing, kita ada 3 paksi, iaitu paksi Y, paksi X dan paksi Z. So, semua sedia maklum bahawa 3D drawing ni untuk dapatkan kita punya detail, alright, berkenaan dengan ketinggian, lebar dan panjang. Untuk hari ini kita akan fokus kepada simple drawing berkenaan dengan 3D drawing ataupun isometric. So, balik semula kepada AutoCAD environment kita. Yang mana sebelum ni kita ada buat 2D drawing. 2D drawing. So, untuk AutoCAD ni kita ada beberapa environment ataupun workspace. Kat mana kita nak tengok workspace tu, okey, kita boleh klik pada gambar gear ni. Alright, klik kat dia dan kita nampak drafting and annotation, 3D basics, 3D modeling. Okay, so untuk current workspace kita berada di drafting annotation, yang mana untuk membuat 2D dimension, okay, kita akan buat di workspace sinilah. Okay, kemudian kita perhatikan kepada kita punya UCS ataupun WCS. Okey, kalau UCS adalah User Coordinate System, kalau WCS adalah World Coordinate System. So, kalau kita tengok paksi ni, kita ada 2 paksi saja, iaitu paksi X dan paksi Y. Ini bermaksud kita punya drawing ni dalam bentuk 2D dimension. Kemudian di bahagian atas ni kita nampak kita punya view control, kita berada di top view dan view style. Okey, visual style control kita adalah 2D wireframe. Okey, so ini environment drafting and annotation. Kita pergi ke 3D basics. Okey, bila kita klik saja 3D basics, so kita akan nampak kita punya ribbon semua bertukar. Alright, kita untuk 3D basic ni kita ada crate, yang mana crate ribbon ni kita ada box, kita ada extrude, kita ada revolve, loft, swap, press fold, union, subtract. Okay, untuk edit kita ada this one lah, press fold, union, subtract, intersect. Dan kita ada draw seperti mana dalam 2D drafting. Okay, kita ada polygon, rectangle, circle, ellipse, line, kita ada arc, polyline dan sebagainya. Kemudian kita ada modified punya ribbon. Kat sini kita ada trim, extend, fillet, chamfer, array dan sebagainya lah. Sama macam 2D annotation. Kemudian kita ada selection, coordinate, layers. Okay, kemudian di tab kita ada visualize, insert, view, manage, output, add in dan sebagainya lah. Nanti awak boleh explore. Okay, so tu under 3D basic workspace ataupun 3D basics. Kemudian kita pergi ke 3D modeling. Okay, 3D modeling. Okay, so bila kita pergi ke 3D modeling, untuk 3D modeling lagi details. Okay, kita ada modeling tabs, sama juga macam 3D basics tadi. Okay, kita ada mesh. Yang ni lagi detail lah. Bila kita dah buat sesuatu drawing berkenaan dengan 3D, kita boleh meshkan dia. Kemudian kita ada solid editing, draw seperti mana dalam 2D drafting, modified, select section. Okay, section ni. Okay, coordinates, view, selection, layers. Okay, layers, group. Kemudian kita ada di tab solid. Okay, solid, kita ada surface, kita ada mesh, visualize, parametric, insert kalau kita nak insertkan gambar ataupun PDF. Okey, kalau kita nak import PDF juga boleh melalui di sini. Kita ada annotate untuk buat dimension.
view, manage, output, add in dan seterusnya lah. Okay. So bila kita berada di 3D modeling, okay, so kita nampak kita punya UCS ada paksi Y dan paksi X. Kemudian di belah kiri ujung kita ada view control, visual style control. Berada di kanan kita ada cube control, kemudian kita ada apa ni? Okay, so awak nak tengok ni kat mana, pergi view. Okay, kita ada navigation bar, this one, navigation bar. So navigation bar ni boleh on dan boleh off, ataupun activate ataupun deactivate. So macam mana kita nak aktifkan, deactivatekan? Okay, this one. Bila you klik saja pada ribbon this one, viewport tool ni, so dia akan keluar lah. So view cube, kita tengok so UCS, kita tengok UCS bila kita klik dah tak ada. So mana-mana di workspace kita ni under 3D modeling, andainya kalau hilang, awak boleh pergi ke view tab ni dan aktifkan semula. Okay, so kita dah ada. Kemudian macam mana kita nak jadikan dia ada 3 paksi, iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. So kalau kita tengok di sini, okay, pergi ke home tab. Okay, kita boleh tukar sama ada di belah kiri atas ni ataupun kita pergi view this one. Okay, so kalau kita tengok daripada atas ni, kita tengok kita ada top. Okay, bila kita tekan top, so kat belah sini pun akan tukar top. So pemandangan daripada view cube ni, cube view ni, so pun akan tukar top lah. So kita tukar bottom, so nampak dia punya west dari terbalik. Okay, so maksud ni di bahagian bawah. Kemudian kita ada left. Okay, left. Kita ada right. Kita ada front. Okay, kita ada back. Okay, kemudian SW isometric. Apa maksud SW isometric? Adalah southwest. Okay, bila kita tekan southwest, kita tengok dia punya UCS kita akan bertukar lah. Okay, kemudian kita ada SE. Okay, SE. Kemudian kita ada NE, NE isometric, dan kita ada NW. Okay, so kat sini pun awak boleh tukar, di sini pun boleh awak tukar. SE isometric. So back balik. Okay, pergi ke home. Okay, pergi ke top. Jadikan top semula. Jadikan top. Alright. Okay, kemudian kita tukar di sini SE isometric. So SE isometric kita boleh tengok kat sini, paksi X dan paksi Y berada di bawah dan paksi Z berada di atas. Okay. Okay, so bila kita nak jadikan dia ni sebagai kita punya pandangan ataupun SE isometric ni, so kita boleh set terus di, nampak ikon macam rumah ni, awak right click, awak pergi ke set current view as home. Okay, so bila mana kita orbitkan dia, orbitkan dia. Okay, kita orbitkan dia. So untuk back balik pada home, so kita nampak home button ni, so klik saja, so dia akan back balik pada kedudukan asal. Kemudian kita ada navigation bar. Okay, full navigation. Kat sini kita boleh tengoklah, kita nak pan, orbit, zoom, rewind. Okay, so untuk deaktivatekan, you boleh tekan ESC. Okay, escape. Kemudian kita ada pan. Okay, untuk gerakkan. Kemudian kita ada zoom. Okay, kita ada orbit. Kita ada orbit So bila kita tekan orbit, awak klik. Okay, left click ni, kemudian awak gerakkan ke kiri, ke atas, ke bawah. Okay, untuk exit kan, right click, exit. Okay, back to the normal view, iaitu SE isometric. Okay, kemudian kita ada slow motion. So slow motion dalam hal ni kita tak perlu buat lah. Okay, so back balik pada kita punya latihan, okay, ataupun exercise kita, yang mana kita akan buat.
So bila mana kita dapat satu latihan ataupun drawing, kita perlu analyze terlebih dahulu berkenaan dengan kita punya drawing. So macam drawing kali ini dia agak berbentuk simple, okey, berbentuk segi empat tepat. Yang mana lebar dia kita ada 3 mm, kemudian panjang dia kita ada lebih kurang 5 mm, iaitu sini 2, sini 2 dan sini 1. Dan tebal dia adalah 1 mm. Okey. So untuk kita buat drawing kita ni isometrik ni, kita perlu setkan drawing kita berada di 3D modeling. So you pergi 3D modeling. Okay, pergi 3D modeling. Kemudian macam mana kita nak buat? Okay, first pastikan kita berada di untuk drawing kali ni saya menggunakan SE isometric. So lepas ni awak boleh explore, awak menggunakan SW isometric, NE isometric ataupun NW. So awak boleh explore lah. Tapi untuk permulaan ni kita menggunakan SE isometric. So first, so untuk membuat petak ataupun membuat cube kita awak boleh menggunakan this one, draw. Kita buat 2D dulu. Okey, ataupun kita menggunakan box. So under box. Okey, pergi ke box. Okey, kita tengok di command box bawah ni, specify first corner. So you letak je mana-mana. Okey. Okey, jangan klik dulu. Kemudian pergi ke length. Pergi length. Okey. So pastikan awak ada garisan putus-putus hijau tu untuk awak punya guide. Okey. Kat mana awak nak buat benda ni, awak boleh aktifkan this one, polar tracking ataupun F10. Okey. Okey, masukkan nilai 3, enter. Okey, kemudian panjang dia adalah 5, enter. Okey, kemudian tebal dia. Okey, tebal dia. Okey, katalah awak nak penkan dia, awak boleh klik, tekan saja. Tekan tanpa lepas awak punya roller pada mouse awak tu. Okey. Okey, tinggi dia adalah 1. Enter. Okey, so kita dah dapat satu box. Okey, so sama seperti kita punya latihan this one. Okey, sama. Okey, so sekarang ni kita nak buat bahagian tengah ni. So kita analyze dulu. So ada 2 mm daripada kanan, 2. So daripada kiri ni 1. So di tengah-tengah ni adalah 2, yang mana dia punya tebal dia adalah 0.5. Okey. Okey, sebelum tu kita boleh tukar kita punya visual style. Okey, yang sekarang ni berada di 2D wireframe. Okey, so awak boleh tukar conceptual, hidden, shaded of grey, dan seterusnya lah, X-ray. Okey. So untuk hal ni balik kepada 2D wireframe. So sekarang ni kita nak copy ataupun kita nak ambil kita punya bucu ni, garisan bucu ni, untuk ketengahkan sebanyak 1 mm dan sebelah sini tengahkan sebanyak 2 mm. Jadi macam mana kita nak buat benda tu? So pergi ke solid editing. Okey, under atas ni, under extract edge ni, okay, you klik, you pergi ke copy edge. Copy edge. Okay, ambil belah kanan ni dulu. Halakan dulu pada awak punya bucu ni, barisan bucu ni. Okay, klik. Kemudian enter ataupun right click. Enter. Kemudian untuk guide dia adalah ujung di sini. Ujung sini, klik. Lepas tu pergi ke tengah. Garisan ni sebagai reference awak. Okey. So pergi ke sini sebanyak 2 mm. 2, enter. And then copy lagi, ditekan copy lagi. Ujung sini. Okey. Tak nampak. Ujung sini, klik. Right click, enter.
Dan ambil guide sini, klik, pergi ke tengah, guide dia, okay, pergi ke tengah, masukkan 1 mm, and then exit, kemudian exit sekali lagi. Okay, jadi kalau kita nak tengok kita punya bentuk ni, awak boleh pergi ke shaded with edge. So bahagian tengah ni lah, bahagian tengah ni lah kita akan remove, yang mana dia punya kedalaman adalah 0.5 mm. Okay, so macam mana kita nak buang benda ni? So kita menggunakan press fold. Okay, press fold. Okay, press fold. Okay, bila awak alakan pada ruangan ini, kita alakan pada ruangan ini. Okay, awak klik dan awak ke bawah. Jangan ke atas So untuk ke bawah, kita menggunakan negatif. Kalau ke atas, tak perlu letak positif lah. So untuk ke bawah saja ke bawah, negatif. Okay, kita letak negatif 0.5. Okay, macam mana boleh ke atas? Okay, control sekali lagi, Ctrl Z. Okay, right click dulu. Okay, Ctrl Z. Okay, sekali lagi, press fold. Okay, ke bawah 0.5. Tanpa ada negatif, 0.5. Okay, so dah dapat kita punya ruangan tengah ni. Okay, so kita turun sebanyak 0.5. Okay, alright. Kemudian okay, right click untuk release ataupun awak tekan ESC escape. Kemudian kita nak buat okay, kita boleh tukar kita punya visual style ni 2D wireframe. Okay, so untuk copy, biasanya untuk copy edge ni yang macam tadi saya buat tadi, kita perlu dalam 2D wireframe. Okay, back balik pada kita punya lukisan ni. So kita perlu buat satu bulatan di tengah-tengah di antara 2 mm ni So belah sini, belah kiri ni ke kanan, ke tengah adalah 1.5. Daripada ujung sini ke kanan adalah 1 mm. So kita baru dapat kita titik tengah dia. So macam mana kita nak buat? Sama juga, kita menggunakan copy edge. Okay, copy edge. Ambil belah kanan ni, klik, right click, enter, dan klik di sini ujung ke kanan. Okay, ke kanan sebanyak 1 mm. 1, enter. Kemudian copy sekali lagi di ujung belah sini, this one, klik, enter, klik pada ujung sini ke kanan sebanyak 1.5, and then exit. So di sini kita dapat satu titik persilangan, yang mana titik persilangan inilah yang kita akan buat satu bulatan. So berapa dia punya radius dia? Okay, radius dia tidak diberi Okey, jadi kita anggapkan sebanyak 0.5 radius dia. Okey, 0.5. Okey, 0.5 kita ambil circle center radius. Okey, center radius. Okey, pastikan berada di titik tengah ni. This one, klik. Kemudian masukkan radius dia iaitu 0.5. Enter. Okey, dapatlah 0.5. Okey, sekali lagi saya tunjukkan. Ctrl Z. Okey, Ctrl Z. Delete dulu. Okey, pergi ke circle center radius, cari titik tengah this one, klik dan masukkan 0.5. Enter. Okey, sekarang ni kita nak holekan ataupun kita nak lubangkan titik tengah ni.
Sebelum kita nak lubangkan, pastikan garisan reference kita yang kita buat tadi, kita perlu delete. Klik dan tekan delete. Klik dan tekan delete. Okey. Sudah dapat benda ni. So, tukarkan visual style kita kepada shaded. Okey. Pergi ke press full. Select di tengah. Klik dan ke bawah. Bawah tanpa ni, klik saja. Jadi dia dah menjadi bulatan tengah. Okey. Ctrl Z. Sekali lagi saya tunjukkan. Press full. Klik di tengah. Klik. Pergi ke bawah tanpa ada jarak. Dan klik saja di bawah. So dia dah dapat satu lubang. Okey, lubang di tengah. Okey, right click. Jadi kita nak tengok kita punya bahagian keseluruhan, kita boleh tekan orbit. Okey, orbit, kita tengok bahagian bawah, kiri, kanan, atas, bawah. Okey. So right click, exit, pergi back pada home semula. Okey, zoom out. Okey. So dah dapatlah kita punya satu lukisan. Untuk seterusnya, saya akan bersambung dalam video yang seterusnya. Terima kasih.